Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Kita ni pasal pada menyatakan waktu yang ditegahkan sembahyang dalamnya dengan tegah tahrim. Atau bahasa mudahnya waktu yang diharamkan bersolat. Bahasa mudahnya waktu yang diharamkan bersolat ataupun tegah tahrim. Haram melakukan solat dan lagi tidak sah. Haram lagi tidak sah pada 5 waktu dia. Yang dinamai dengan waktu karahah tahrim ni. Dengan nama dia waktu karahah tahrim. Waktu karahah tahrim ini ada 5. Ada 5 ni. Pertamanya, waktu terbit matahari sampai naik sekadar tinggi lembing. Sekadar segalah dulu istilah dia, segalah. Tinggi lembing segalah ni setinggi 18 darjah dari horizon. Sini dari kitab Rumi ni dia tulis 18 darjah dari horizon ni. Dari sudut je kecondongannya 18 darjah naik ni. Lebih kurang lah. Jadi tu mengikut kiraan moden dah kira tu lah. Pada saat itu diharamkan bersolat baik bagi yang telah melaksanakan solat subuh ataupun belum lagi melaksanakan solat subuh. Jadi ada perbahasan. Waktu tu kira waktu biasanya haram bersolat lah. Haram bersolat. Matahari tengah naik dah. Matahari tengah naik, subuh habis dah. Dah sampai dah naik setinggi lembing dah. Waktu habis subuh sampai ke waktu duha lah. Kita kata lonkan kalender kita dah. Waktu tu haram dah. Cuma ada perbahasan lagi lah. Orang uzur setengah mana dibenarkan pun dah. Tapi secara asasnya waktu tu tak boleh semaya lah. Yang kedua, waktu matahari tertengah langit sampai gelincirnya matahari. Waktu kedua ni, waktu matahari betul-betul tengah langit sampai matahari telah zuhur lah. Maksudnya dekat nak zuhur dah lah. Berapa minit ni macam-macam pendapat. Ada 10 minit kata 15 minit. Allah Alam lah. Yang penting ni dekat-dekat nak zuhur dah tu tak boleh semaya waktu tu dah. Okey. Lepas tu dan sudah waktu matahari tegak itu sangat pendek dah. Tidak cukup menyelesaikan solat, melainkan hanya cukup untuk mengangkat takbir saja. Maka kalau seorang bertakbir pada ketika itu, adalah haram dan tidak sah solatnya dah. Melainkan pada waktu matahari matahari tegak ni pada hari Jumaat. Maka tidak diharamkan bersolat sekalipun bagi orang yang tidak menghadiri solat Jumaat. Walaupun tidak hadir solat Jumaat, dia tidak makruh ataupun tidak haram dia solat pada waktu matahari pada hari Jumaat, matahari tegak pada hari Jumaat. Kalau hari lain selain pada hari Jumaat tidak boleh semaya pada matahari tegak tu. Pukul 1 dekat zuhur dah tu lah kita kata dah. Cuma sekadar mana ni sangat pendek kata waktu tengah hari tegak ni nak. Masa dia kalau kira ni tak sampai, tak cukup selesai solat ni. Wallahu a'lam lah. Yang penting dekat nak zuhur dah lah ni. 10 minit gitulah kita kata lebih kurang dah tak boleh semaya dah. Okey, seterusnya. Jadi kecuali sembahyang Jumaat lah. Hari Jumaat ni orang pergi sembahyang Jumaat ataupun orang tak pergi sembahyang Jumaat pun dia boleh semaya pada hari Jumaat pada matahari tegak ni, matahari tengah tegak. Dekat nak zuhur pun boleh. Dekat nak Jumaat lah boleh lah. Yang ketiga, waktu haram ni waktu matahari berwarna kuning menjelang tenggelamnya pada waktu petang dah. Matahari tu warna kuning dah. Masa dekat nak maghrib lah dah. Dekat nak maghrib. Haram mengerjakan solat pada waktu itu, tak boleh semaya lah. Baik bagi yang sudah melakukan solat asar ataupun yang belum solat asar. Dekat negara ni sebenarnya tak boleh dah. Tak kira waktu tak molek lah. Kali sengaja ada, kalau tidak sengaja tu ada perbahasan lah. Cuma lah ni sikit ada hasar je tak boleh situ hasar. Depan ni yang ke perinci lah.
Okey, dekat dengan maghrib lo dekat dah. Berapa minit Allah Alam lebih kurang lah 10 minit, berapa 5 minit kan waktu tu betul-betul tak lihat dah. Yang keempatnya sudah solat subuh yang tunai sampai terbit matahari. Lepas mai subuh tunai hinggalah terbit matahari. Sebelum tak adalah, tadi kita bincang pertama waktu terbit matahari habis subuh dah. Ni lepas mai subuh. Haram mengerjakan solat pada waktu itu bagi yang sudah melaksanakan solat subuh. Orang hak sembahyang subuh, ada dia tak boleh sembahyang sunat lain lah. Tidak berlaku bagi orang yang belum mengerjakan solat subuh lah. Jadi orang yang tak sembahyang subuh lagi, tak apa nak sembahyang sunat qabliyah subuh kita kata dah. Dia boleh lagi lah, rawatib sebelum subuh tu boleh. Nak main miti boleh lagi lah. Miti lepas sembahyang rawatib sebelum subuh, terbaru sembahyang subuh boleh lagi. Tapi miti tu kira macam qada lah dah. Sebelum sembahyang subuh. Inilah 5 waktu dari waktu karahiyatut tahrim, waktu yang kita dibenci sampai tahap ada lah. Ya ada kelima ni tak ajar. Mungkin tak ada. Okey, kelima. Kemudian daripada sembahyang asar tunai. Lepas sembahyang asar tunai hinggalah kuning matahari ya. 5 mana ada. Dia kata buku Rumin 4 sebenarnya 5 lah. Sampai kuning matahari ni ada satu lagi haram, maka haram sembahyang pada ketika itu atas yang perbuat sembahyang asar juga. Lepas atas hari sembahyang asar. Dan sebelum sembahyang asar lagi, dia lagi dah sembahyang sunat 4 rakaat. Kau berapa rakaat ikut dia lah. Sembahyang qabliyah tu dah. Tapi kalau dia lepas sembahyang asar, tak boleh ada. Tak boleh lain. Maka tiada haram ayah dahulu daripada memperbuat dia. Sebelum sembahyang asar tu, kalau sembahyang sunat lagi, sebelum sembahyang asar boleh lagi lah. Inilah 5 perkara daripada waktu karahiyatut tahrim lah. Karahatut tahrim lah. Difahami daripada yang disebutkan di atas bahawa karahiyatut tahrim atau karahiyatut tahrim ni berkaitan dengan waktu pada 3 solat yang pertama. Jadi kalau bergantung pada waktu sembahyang tu, ada 3 solat yang pertama lah. Kemudian berkaitan dengan perbuatan pada 2 waktu yang lainnya. Jadi gini lah macam ni, dia kait tadi hak kedua terakhir ni, hak keempat dengan kelima tu lepas solat subuh dan lepas solat asar lah. Ni bukan berkaitan dengan waktu, tapi berkaitan dengan lepas sembahyang dah. 3 perkara hak bermula tu dia berkait betul-betul dengan waktu dah. Okey, habis itu dah. Maka 2 waktu yang terakhir ini luas bagi orang melakukan solat subuh dan solat asar pada awal waktunya, dan pendek bagi orang melakukannya pada akhir waktunya. Jadi kalau sembahyang subuh lewat, nak sembahyang sunat masa sebelum main subuh tu boleh lagi lah. Tapi nak kata sembahyang sunat qabliyah tu tak boleh lah. Sunat qabliyah subuh tu 2 rakaatnya jadi bid'ah pula. Cuma ni berkali besar lah ke sembahyang dah. Nak tunggu bila-bila tunggu tu imam dah. Tu imam mari lewat. Tiba pergi masjid mazhab Hanafi ke apa dah. Dia nak sembahyang hajat ke, nak sembahyang istikharah ke, nak sembahyang qada tahajud ke, ikut dia lah dah. Nak sembahyang mutlak ke, tak ada nama pun, bila-bila nunggu tu imam. Jadi masa tu kita tak nak kata yang apa dah. Pasal waktu tu bukan lagi haram sebelumnya sembahyang subuh dah. Tapi kalau sunat qabliyah tu boleh lah jadi bid'ah pula dah. Kalau qabliyah ni hanya 2 rakaat solat qabliyah sebelum subuh dah. Tapi secara umumnya umar lagi dah. Ada kalau kita buat depan orang ramai, takut jadi syiar lah. Jadi takut jadi bid'ah baru, boleh dilarang dah. Asalnya boleh semaya tak jadi bid'ah, tapi apabila nak jadi satu syiar dah, ni jadi bila jadi bid'ah dah. Umar Al-Khattab larang gapo dah. Jadi sahabat-sahabat larang orang semaya subuh, sunat subuh ni lebih daripada 2 rakaat walaupun bila tunggu tu imam dah. Kalau nak semaya juga maulid ni jangan walaupun asalnya tidak larang, janganlah buat depan orang ramai, depan masjid ke apa dah. Okey, lepas tu adapun sembahyang yang diharamkan dalam semua waktu yang 5 iaitu solat yang tidak mempunyai sebab.
iaitu solat sunat mutlak. Dah. Jadi solat sunat mutlak ni waktu lepas asar, waktu lepas subuh, waktu lepas habis subuh tu sampai ke duha dah. Waktu tengah hari tegak, matahari tengah tegak, waktu dekat menguning matahari dekat maghrib tu, semua tu diharamkan solat sunat mutlak. Lepas tu solat tasbih pun haram juga. Dan solat yang punya sebab yang mengiringi solat itu seperti solat sunat ihram, tak boleh juga. Dia kata dah. Solat sunat ihram pun tak boleh. Nak niat umrah haji ke, buat haji ke, itu tak boleh. Nak semaya pada waktu tersebut lah. Dan solat istikharah jadi dilakukan pada tempat yang lain dari tanah haram Mekah. Semua ni cerita punya panjang cerita ni. Ia tempat lain daripada tanah haram. Tanah haram Mekah ni semaya lah waktu hari ke waktu gapo pun dia boleh laku. Semaya tak berhenti pun tak apa dah. Sebab ia tidak ada waktu hari di Mekah, di masjid Mekah lah. Ada bahar pula Masjidil Haram saja ke ataupun Mekah belakang ke dah. Dah. Ada tanah haram di Mekah ke ataupun betul-betul Masjidil Haram. Ada bincang pula cumanya ada lah ulama kata tanah haram Mekah pun masjid kecil lain itu sebelum selain daripada Masjid Mekah pun Masjidil Haram pun boleh juga. Ada kata sekat gitulah, tapi haraman kata semua tanah haram Mekah tu boleh semaya sunat lah. Allah alam lah. Dia ada bahas di kalangan ulama. Adapun solat yang punya sebab yang dahulu dan solat itu atau sebab yang bersamaan. Bersamaan lah. Dengan mengerjakan solat itu seperti solat qada fardu. Ini qada semaya fardu, qada fardu dah. Qada zuhur tadi semaya asar, qada fardu zuhur. Atau qada subuh dah. Atau qada sunat. Lepas semaya asar dah, qada sunat boleh lagi dah. Qada sunat zuhur tadi meninggal dah. Ataupun solat gerhana. Solat gerhana tak kira waktu mana dia mari dah. Ketika dia mari tak kira lepas masa asar ke masa mana pun. Lepas semaya asar pun kita boleh semaya solat gerhana. Lepas tu solat apa ni? Sembahyang jenazah ni, sembahyang jenazah ni. Sembahyang jenazah boleh. Sembahyang jenazah mazhab kita boleh dah. Kerana terpaksa takut gelak gorik tu. Kami asap sembahyang lah ni. Lepas tu solat hari raya. Solat hari raya ni kata boleh. Allah a'lam lah. Solat hari raya ni biasa ni duha juga. Mungkin betul-betul lepas subuh ni. Lepas tu solat sunat duha. Solat sunat duha ni lepas duha juga dah. Tak boleh juga waktu tu dah. Lepas solat sunat tawaf. Solat istisqa untuk hujan. Siapa? Semaya nazar. Apa semaya nazar? Nazar padam. Jadi macam solat sunat wuduk boleh. Lepas ambil semaya, lepas solat tawaf, lepas ambil semaya, nak semaya sunat wuduk boleh. Walaupun waktu haram. Lepas tu sujud syukur. Semaya tahiyatul masjid. Boleh juga tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid. Lepas tu sujud syukur boleh. Lepas tu sujud tilawah. Orang baca Quran atau kita baca Quran kena ajak sujud tilawah kita pun sujud sejadah tilawah tu kita pun sujud. Boleh buat lepas asar dia. Sebab itu tidak diharamkan dalam waktu yang 5 yang disebutkan di atas. Kerana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal solat sunat zuhur, maka beliau mengqadanya sudah mengerjakan solat asar. Ni peliklah ni hadis ni dah. Tapi hadis ni kuat Bukhari Muslim lagi dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sembahyang qada sembahyang sunat zuhur selepas daripada sembahyang asar. Jadi dan ijma' sekalian ulama atas harus sembahyang jenazah kuburan daripada sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh nak sembahyang jenazah ni boleh. Dia kata semua ni dah. Mengerjakan solat jenazah sudah mengerjakan solat subuh dan asar. Dia kata ijma'. Tahulah saya rasa ada khilaf tapi tahulah dia kata ijma' ni. Kerana maka dikiaskan dengan solat yang lainnya, maka ditetapkan larangan yang disebutkan di atas adalah solat yang tidak mempunyai sebab atau sebabnya baru ada sudah solat itu dilakukan. Jadi benda yang boleh pisah waktu lain lah. Semaya jenazah gapo ni takut
Lah mayat tu busuk terlambat nak tanda kubur dia. Jadi ia kata hak dalilnya boleh semaya jenazah ni. Jadi semaya lain tu kias pada semaya jenazah boleh berlaku kalau ada sebab seumpama sebab semaya jenazah lah. Jadi hak tolehnya tak ada sebab dah. Ataupun sebab yang datang kemudian dah. Okey, awal-awal kita nak semaya ada kalau kita ambil semaya tiba masuk masjid. Jadi sebab tu kita terpaksa masuk masjid dah. Jadi kita bukit pisah, bukit cari-cari pasal dah. Jadi kita kena boleh semaya sunat tahiyat masjid, dia boleh sunat wudu. Tetapi jika disengaja melambat-lambatkan solat qada sampai ke waktu lain agar diqadanya dalam waktu yang terlarang. Dia sengaja dah nak qada dalam waktu yang terlarang. Atau masuk dalam masjid pada waktu terlarang dengan qasak, mendirikan solat tahiyat masjid saja. Niat dia memang dia nak memang nak semaya lepas asal lah matlamat dia dah. Maka haram tidak sah solatnya. Kalau dia betul macam buat ngani dah. Dah pisah dah. Tapi kalau dia memang nak semaya maghrib tiba-tiba di mari awal dia semaya sunat tahiyat masjid tak apalah. Adapun di tanah haram Mekah, baik dalam Masjidil Haram atau di tempat lainnya di tanah haram. Maksudnya bukan tanah haram Madinah, tanah haram tu tidak mutlak dah. Hak mutlak, hak boleh muktamadnya tanah haram di Mekah lah. Tanah haram di Mekah ni dia boleh semaya lah, tak kira masa mana pun. Tidak diharamkan perbuat semua solat yang disebutkan di atas pada waktu terlarang ni. Pada waktu terlarang pun tak apa kita semaya sunat di Mekah, tak kira waktu mana pun, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw naharin." Artinya, wahai seluruh keturunan Abdul Manaf. Keturunan Abdul Manaf, keturunan mana? Keturunan Nabi lah dah. Keturunan orang Mekah ni. Cuma ni ada bicara pula. Tapi kena faham Manaf ni ialah berhala dah, nama berhala dah, hamba pada berhala dah. Tak molek dah. Dah. Cumanya benda ni tak molek. Pasal Manaf nama berhala. Muttalib tu ada bahah ni. Abdul Muttalib. Tu ada bahah, ada kata ulama setengah boleh dah. Pasal dia bukan nama berhala, so bukan dia nama hamba kepada Muttalib ni orang menuntut dia. Nampak macam bukan Tuhan lagi. Tapi Manaf ke, Abdul Uzza ke, Abdul Lata ke, semua tu adalah nama yang ada usul syirik lah. Tapi orang Melayu ada pun nama dia. Abdul Manaf ni ramai nama Melayu pun Abdul Manaf. Sedangkan Abdul Manaf nama berhala dia. Jadi tak molek dah. Cuma ni wahai seluruh keturunan Abdul Manaf orang Arab lah masa tu dah. Ada bicara lah apa Nabi guna nama syirik ni nak. Allah Alam lah dah. Asal nama tak molek. Yang tak boleh tukar dah. Keturunan Abdul Manaf, janganlah kamu larang orang yang tawaf di Baitullah ini dari mengerjakan solat sebarang waktu yang dikendakinya, baik malam ataupun siang. Hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Sa'id dari Jubair bin Mut'im. Jadi jangan lagi, Nabi kata jangan lagi dah orang Mekah. Jangan lagi orang semaya tak kira waktu mana-mana pun dalam di Mekah. Boleh semaya banyak mana pun. Okey. Ada pun yang dimasukkan dengan sebab yang terdahulu atau yang kemudian atau yang bersamaan ialah sebab yang dikaitkan dengan solat itu saja. Inilah diperkuat oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfahnya dan Syekh Ramli dalam kitab Nihayahnya dah. Yang mengikuti pendapat tercantum dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, Majmu' Syarh Mazhab. Jadi hak ni serupa ni Imam Nawawi berlaku sepakat dah. Sebab yang terdahulu atau yang kemudian atau yang bersama ialah sebab yang dikaitkan dengan solat itu saja dah. Gitu. Solat yang tidak dikaitkan dengan waktu karahah, seperti yang disebutkan dalam kitab Rawdah Talibin kata Imam Nawawi dah. Maka seperti solat jenazah yang sebabnya untuk menyucikan jenazah. Dah.
untuk mencimakan mayat. Solat qada sebabnya teringat akan solat yang terlupa dah. Jadi solat qada sebabnya teringat akan solat yang terlupa, atau solat minta hujan kerana terjadi kemarau. Kau tu ni ada kemarau semata-mata dah. Solat minta hujan kerana terjadi kemarau. Solat gerhana sebabnya terjadi gerhana. Solat nazar sebabnya kerana ada nazar lah. Nazar semuanya semoga lah. Kalau hak benda hak boleh tahu apa tangguh-tangguh ni. Atau nak sembahyang lah lepas boleh beritahu gini kau ataupun nazar gapo-gapo jadi dia kena selalu lah. Solat tawaf sebabnya laksanakan tawaf. Solat tahiyatul masjid sebabnya masuk masjid. Dan solat sunat wuduk sebabnya melakukan wuduk. Jadi hak ni boleh sembahyang berlaku. Jadi sebab ni dia panggil, maka solat tersebut tadi sebabnya terdahulu. Dan solat menurut qaul yang pertama yang diperkuatkan menurut qaul yang pertama yang diperkuatkan, dan menurut qaul yang kedua kalau sebabnya terdahulu dan waktu karahah dari waktu karahah, maka dikatakan sebabnya terdahulu. Dan kalau tidak terdahulu dan dari waktu karahah, dikatakan sebabnya bersamaan dengan diadakan solat. Jadi okey, tak apalah, kiranya asal tu boleh kita semaya apabila sebab-sebab gitu mari dah. Ada perbincangan pula solat muadah. Solat mengulang dah. Solat ulangan kerana memakai tayamum. Dia rasa tak cerak. Tayamum ni rasa tak cerak, macam tak sah nak semaya mula dah. Atau kerana solat diri yang bergabung kepada solat jemaah pula. Dia semaya sore dah. Maya awak tu tiba-tiba tunggulah setengah jam lagi nak semaya jemaah juga. Ataupun semaya masjid berjemaah bersama ahli qaryah masjid ke apa, tiba-tiba klik rumah nak semaya bersama anak bini dah, anak isteri. Gua nak cerita dah. Jadi iadahnya panggil dah. Sebabnya terjadi bersamaan. Yang ni dipanggil sebab, bukan sebelum. Tadi sebab sebelum, ni sebab bersamaan. Sebabnya terjadi bersamaan dengan solat itu. Kerana mustahil terjadinya sebab sudah lewat waktu tu dah. Jadi dia semaya asal dulu dah. Boleh ulang dah. Bukan dulu dah, bukan ada sebab tu sebelum. Sebab tu lepas dia semaya. Nak ngulang ni dia ada lepas maya hak fardu dia dulu. Lepas tu baru cerita ulang-ulang ni baru jadi ulang. Dia kata ni sebab bersamaan. Dan demikian juga solat hari raya dan sembahyang duha. Kerana kedua solat itu termasuk waktunya dengan terbitnya matahari. Demikianlah terangkan dalam kitab Tuhfah. Itu diterangkan dalam kitab Tuhfah dah. Jadi boleh ke tak boleh ni? Jadi boleh lah, boleh lah. Nak cerita tak boleh ni. Sebab sebelum dan sebab yang bersamaan ni boleh. Dan haram. Ni baru cerita haram. Tadi boleh. Solat ulangan ni iadah ni boleh dah. Tapi jangan jadi bid'ah pula. Ulangan tu biar ada sebab lah. Apa tak ni semaya tayamum tak cerak mana, takut ada air ke apa. Nak suruh yakin. Tiba-tiba ada air. Dari waktu lagi kau dah. Lepas sos semaya tak ada pun, dia nak iadah tu boleh lah. Ataupun semaya jemaah, semaya diri suara diri nak semaya jemaah. Ataupun semaya jemaah di masjid nak jemaah bersama isteri, anak isteri di rumah. Jadi i'adah ni ulangan segini dibolehkan dah. Walaupun kita semaya subuh dah di masjid atau semaya asar di masjid, kita nak semaya di rumah bersama anak isteri kita. Kita semaya mula asar tu dipanggil semaya i'adah dah, ulangan. Ataupun semaya subuh ulangan dah. Asar ni tak boleh dah. Dia memang menjadi sunat pun, tapi ini dibenarkan lah. Kerana sebab beriringan lah. Ataupun yang semaya sore dah. Semaya anak bini dulu di rumah.
Kali dekat mazhab Hanafi ni. Mazhab Hanafi mai subuh ni lewat. Dia mai anak bini di rumah. Lepas tu bagi masjid semai Jumaat di ramai-ramai di masjid. Tu pun boleh juga ni. Okey, lepas tu haram pula. Haram lagi tiada sah sembahyang solat sunat bagi orang sudah hadir dalam masjid pada saat khatib sudah duduk di atas mimbar. Dah. Kalau solat itu tidak mempunyai sebab atau solat qada atau solat tertinggal tanpa uzur. Dah. Sekalipun khatib belum memulai khutbah ni. Jadi sebab dia sembahyang atas masjid tu boleh sebab ke masuk masjid dah. Tapi kalau tidak ada sebab sembahyang sebab yang berkaitan lah, ada sebab ke masuk masjid nak sembahyang, tak ada sebab yang berkaitan boleh tangguh masa lain sembahyang duha ke sembahyang istikharah ke sembahyang hajat ke, masa tu tak boleh lah tengah khutbah. Jadi haram pula dah. Ataupun sembahyang qada ni boleh juga dah kata nak. Atau solat tertinggal tanpa uzur. Sembahyang subuh itu qada lagi dah. Gitulah. Sekalipun khatib belum mulai khutbahnya. Dan haram pula meneruskan solat yang sedang dilakukan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Jadi sebelum Tok Imam naik atas mimbar tu, saya sembahyang tak ada sebab lah ni. Haram dah. Dia tahu dah, sembahyang ni mestilah tak imam dia naik atas khutbah dah. Tak boleh. Sembahyang tak sebab lah, sembahyang hajat masa tu dia tak boleh. Dia wajib menyempurnakan solatnya menjadikan 2 rakaat saja. Tapi dia kena cepat sembahyang, tapi kena sembahyang pendek lah, 2 rakaat. Inilah hukumnya solat bagi orang yang sudah hadir dalam masjid. Cerita orang duduk dalam masjid lah. Tetapi bagi orang yang baru masuk masjid, bagi orang yang baru masjid, orang duduk masjid tu cerita duduk masjid lama lah. Tak ada. Orang baru masjid, maka pada saat itu sunat baginya mengerjakan solat tahiyatul masjid 2 rakaat dengan segera. Tak boleh sembahyang lama juga. Tapi kena sembahyang tahiyatul masjid dengan segera. Kerana diperintahkan seperti diterangkan dalam hadis Hasan. Ada hadis Sahih Muslim tu. Ya ada sebut Nabi suruh semaya, Nabi di atas mimbar, ada orang mari lewat, Nabi kata semaya sunat. Sunat apa? Tahiyatul masjid dulu lah. Nabi suruh semaya sunat, jangan duduk lagi. Jadi ada perbincangan lah nak faham hadis tu lah. Ada ulama kata sekali tu yang Nabi buat, Nabi tu buat sama dah. Jadi tak boleh mari tahiyatul masjid ni. Dia mari lewat pun dah. Cuma Nabi marah nak pengajar dia, suruh mari awal apa nak. Dan sedua kedua orang tu miskin, suruh orang tengok dia pakai miskin ni, lepas ni nak sedekah. Ni ada pendapat terutama dalam mazhab Hanafi lah yang dibincang. Mazhab kita kata tak usah dak fikir banyak, mikir banyak lah, nak buat teliti. Dan Nabi bui-bui lah. Dah tak kira sebab asal sebab agama apa dah. Jadi boleh sembahyang tahiyatul masjid. Cuma kena sembahyang sesingkatnya mungkin, seringkas mungkin. Tetapi wajib baginya menyingkatkan solatnya menurut kadar semestinya saja. Dia tak boleh sembahyang lama-lama, tapi dia kena sembahyang cepat-cepat dah. Kalau ia mengerjakan sunat Jumaat, cukup disertakan niat solat sunat Jumaat di dalam solat sunat tahiyatul masjid. Sunat Jumaat. Apa ikut ada? Sembahyang qabliyah ke gapo dah. Qabliyah Jumaat ke gapo lah ni kata mazhab kita lah. Boleh kata boleh. Jadi boleh sekali niat dengan tahiyatul masjid. Serentak nah solat qabliyah Jumaat nah dengan solat tahiyatul masjid. Ikut mazhab kita lah, mazhab Hambali ke apa kata tak ada Ibn Taimiyah Rahimahullah ni lah. Gitu. Dan jangan dikerjakan solat sunat tahiyatul masjid kerana haram baginya mengerjakan solat melebihi dari 2 rakaat. Jadi kali mari lewat dah dia sembahyang qabliyah Jumaat sedang mana pun dia tak boleh. Ataupun tengah khutbah. Khutbah tu tak boleh lah, dia kena betul-betul niat tahiyatul masjid saja dah. Ataupun qabliyah Jumaat saja, dan tak boleh lebih daripada tu, tidak jadi bid'ah. Dia dilarang lah. Dia kena 2 rakaat saja, tak boleh sembahyang lebih daripada 2 rakaat. Tak boleh sembahyang lagi 2 rakaat lah. Pada 2 rakaat tu lah, tu maksudnya benar lah.
Ini dikerjakan, kalau tidak ditakutkan tertinggal mengangkat takbir bersama dengan imam dalam melaksanakan solat Jumaat. Kalau kita mari tu kita rasa dia lagi tengah khutbah tu. Dia lagi sembahyang sunat tahiyatul masjid dengan sesingkatnya boleh. Boleh lagi sembahyang dah. Dan kalau ditakutkan tertinggal mengangkat takbir bersama dengan imam umpamanya ia masuk ke dalam masjid pada akhir khutbah. Mari-mari tu dekat Nabi dah khutbah Jumaat ni. Dan menurut dugaannya, kalau ia mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid akan tertinggallah mengangkat takbir bersama dengan imam. Nah, takbir ni bersama dengan imam ni. Lepas tok imam angkat takbir, kita angkat takbir. Kalau boleh sebelum tok imam baca Fatihah tu kita dah angkat takbir dah, gitulah. Jadi tak adalah takbiratul ihram serta imam dah. Maka janganlah ia mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid lagi, kerana mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid pada ketika itu hukumnya makruh. Tapi tak kata haram tak lagi, tapi dia jadi makruh. Nah. Kerana itu hendaklah ia tetap berdiri sampai dilaksanakan solat Jumaat. Dan jangan pula duduk, kerana pada saat itu hukumnya makruh sebelum mengerjakan solat tahiyatul masjid. Duduk pun tak boleh. Jadi mari lewat. Nak sembahyang sunat tahiyatul masjid takut tak ada takbiratul ihram bersama tu imam. Lepas tu kalau dia duduk makruh juga. Nak kan makruh dia duduk santai juga. Dan kalau dikerjakan solat sunat tahiyatul masjid pada saat dikumandangkan qamat, tentunya hukumnya lebih makruh lagi. Tentu lebih makruh lagi dah. Cumanya kan sunatnya berdiri, tak suruh dia duduk dah. Berdiri. Siapa tu imam habis khutbah, qamat, sembahyang sekali imam tak duduk. Gitulah kaedah ni lah. Mazhab lain lagi lah. Dia kata tak boleh sembahyang tahiyatul masjid betul boleh. Di sungguh lah dah. Itulah perbahasa dia. Kalau kita rasa tak ada dah. Kalau kita ada perbahasa, ada setengah ni dia kata Nabi suruh sembahyang tahiyatul masjid, Nabi duduk senyap, Nabi tak kecek dan itu sembahyang cepat-cepat. Dia Nabi tak kecek dengan apa? Dengan tak khutbah lah. Tunggu orang itu sembahyang sudah. Adalah ulama-ulama mazhab lain dia kata gitu nak membenarkan, nak katakan tak boleh. Sembahyang tahiyatul masjid walaupun mari lewat dah. Ketika khutbah. Dia kata ada sebab tertentu Nabi beri orang itu sembahyang sunat tahiyatul masjid ketika khutbah. Tapi mazhab lain kata tidak ada dalil yang jelas antara sahih yang boleh mengatasi dalil hak pembenaran Nabi, dan sebab-sebab mendatar tu tidak jadi dalil. Dan Nabi kata boleh walaupun ada sebab asbabul wurud tertentu, tapi dalil dia boleh pakai umum. Tetap tak boleh kata tak boleh ketika khutbah, bahkan kata boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid ketika khutbah. Cuma kena dengan segera. Kita ambil itulah tu jumhur ulama termasuk mazhab kita dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.